Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini kita akan belajar geografi tingkatan 2, kerja lapangan. Untuk kali ini kita akan buat satu format laporan dengan tajuk kajian penggunaan sistem telekomunikasi. Yang pertama, muka hadapan untuk folio kerja lapangan. Pastikan anda letak nama sekolah, kerja lapangan geografi, tajuk dan juga nama serta tingkatan anda. Berikutnya, anda hendaklah membuat isi kandungan yang terdiri daripada penghargaan, pendahuluan, objek kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, rujukan dan lampiran. Contoh untuk penghargaan. Yang pertama, murid adalah memberi penghargaan kepada pengutus sekolah. Yang kedua, kepada guru geografi. Yang ketiga, kepada ibu bapa. Dan yang keempat, kepada rakan-rakan yang turut serta membantu kerja lapangan ini. Untuk yang kedua, pendahuluan. Di sini, murid telah menyatakan mengapa murid memilih tajuk kajian tersebut. Yang berikutnya, murid menyatakan tempoh masa yang diambil untuk menyiapkan kerja lapangan ini. Di sini, cikgu beri contoh selama 2 minggu. Untuk objektif kajian ini, murid adalah menyatakan kata kerja. Tulisan yang berwarna biru ini menunjukkan kata kerja. Contoh, 1. Menguraikan konsep dan takrifan sistem telekomunikasi. Yang berikutnya, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Untuk yang keempat, kawasan kajian, murid hendaklah meletakkan latar belakang kawasan kajian. Contoh, murid hendaklah menyatakan ciri fizikal serta ciri budaya dalam kawasan kajian. Dan yang keempat juga, murid hendaklah melakar peta kawasan kajian. Ini contohnya peta sekitar SMK Setia. Untuk peta ini, 5 perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama, tajuk. Yang kedua, pemidang. Yang ketiga, arah mata angin. Yang keempat, simbol, iaitu simbol budaya ataupun simbol fizikal. Dan yang kelima, petunjuk. Yang kelima, untuk kaedah kajian. Di sini, terdapat 4 kaedah kajian yang biasa digunakan dalam kajian lapangan geografi. Yang pertama, pemerhatian. Yang kedua, temu bual. Yang ketiga, soal selidik. Dan yang keempat, rujukan. Untuk contoh ini, kita akan buat kaedah kajian temu bual ataupun soal selidik ataupun rujukan. Untuk yang keenam, hasil kajian, murid-murid hendaklah menyatakan konsep dan takrifan sistem telekomunikasi. Di sini, murid-murid boleh dapatkan daripada Wikipedia. Contohnya di sini, mengikut Wikipedia, telekomunikasi pada dasarnya merupakan komunikasi elektronik jarak jauh sama ada satu atau dua hala. Berikutnya, murid-murid menyatakan jenis alat telekomunikasi dan penggunaannya. Contohnya, mesin fax,
komputer dan telefon pintar. Okey, berikutnya daripada hasil dapatan, murid adalah membina jadual dan graf daripada soal sedidik ataupun daripada temu bual. Okey, mula-mula buat satu jadual daripada dapatan tersebut. Di sini contohnya Mason Facts 2 orang responden dia. Komputer 8 orang. Telefon pintar 10 orang. Jadi bilangan responden keseluruhan 20 orang. Jadi daripada jadual ini, murid-murid adalah membina satu graf. Contohnya graf dia macam ni. Okey, di sini mesti dinyatakan tajuk. Contohnya jenis alat telekomunikasi sekitar SMK setia. Sebelah kiri ni bilangan responden dia. Okey, di sini jenis alat telekomunikasi. Itu Mason Facts 2 orang, komputer 8 orang, telefon pintar 10 orang. Jadi daripada graf tersebut, murid adalah menyatakan dapatan yang telah diperolehi. Contohnya, melalui soal sidik, ramai 2 orang responden menggunakan Mason Facts untuk memudahkan urusan pekerjaan mereka. Yang berikutnya, 8 orang responden tadi apa? Menggunakan komputer. Dan yang lagi 10 orang responden tadi menggunakan telefon pintar, dan murid-murid adalah menyatakan kesimpulannya. Yang berikutnya, hasil kajian yang berikutnya, murid-murid boleh menyatakan kepentingan sistem telekomunikasi. Ini perlu dinyatakan sekurang-kurangnya 2 kepentingan dia. Perlu diambil perhatian, murid adalah menyatakan fakta dia, huraian berserta dengan contoh. Ini cikgu beri satu contoh saja. Yang pertama, mengeratkan silaturahim. Yang ini fakta. Yang keduanya, berdasarkan soal sidik atau temu bual dengan responden telefon pintar merupakan alat telekomunikasi yang mampu mengeratkan silaturahim antara ahli keluarga dan rakan-rakan. Silaturahim ini akan dapat kekal berterusan tanpa masalah. Ini dia punya huraian dia. Sebagai contoh, anak yang berada di luar negara seperti Madinah dapat dihubungi oleh ahli keluarga yang lain melalui telefon pintar dengan mudah. Okey, di sini dia punya contoh dia. Dapatan ni kita dapat daripada temu bual ataupun soal sidik tadilah. Okey, di sini untuk kesan positif dan kesan negatif. Sama macam tadi juga, murid-murid adalah menyatakan fakta, huraian berserta dengan contoh. Untuk contoh sini, kesan positif perkembangan sistem telekomunikasi. Yang pertama, perbankan. Okay, ini dia punya fakta dia. Huraian dia, melalui perhatian telah saya lakukan serta soal sidik temu bual dengan responden, perkembangan sistem telekomunikasi di kawasan kajian telah mampu menggalakkan ramai orang menggunakan perbankan untuk urusan bank secara atas talian dengan mudah dan cepat. Okay, ini dia punya huraian dia. Okay, untuk yang berikutnya, sebagai contoh, urusan pembayaran bil seperti bil elektrik rumah boleh dibayar menerusi perbankan bank masing-masing walau di mana saja kita berada. Ini dia punya contoh. Okay, untuk berikutnya, kesan negatif dia. Okay, ini dia punya fakta dia. Penyebaran maklumat berunsur negatif. Okay, yang ini dia punya huraian dia. Okay, yang ni dia punya contoh. Okay, ini contoh untuk kesan negatif. Yang ketujuh, rumusan. Murid adalah membuat kesimpulan. Contohnya, terdapat banyak alat telekomunikasi seperti telefon pintar yang digunakan oleh orang ramai, khususnya di kawasan kajian saya. Alat telekomunikasi ini mempunyai banyak kepentingan, antaranya ialah untuk mengeratkan silaturahim.
dan boleh nyatakan ayat yang berikutnya. Terusnya, perkembangan sistem telekomunikasi telah memberi banyak kesan positif seperti perbankan. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif terhadap perkembangan sistem telekomunikasi ini seperti penyebaran maklumat berunsur negatif. Jadi, murid boleh nyatakan ayat yang berikutnya seperti ini. Okay, untuk yang ke-8 iaitu rujukan. Okay, di sini dinyatakan beberapa kaedah untuk menulis rujukan. Contohnya untuk buku, mula murid hendaklah menyatakan nama, tulis, tahun, tajuk buku, tempat dan penerbit. Okay, untuk orang sumber, tulis nama dan alamat orang tersebut. Dan kalau dapatkan bahan daripada internet, nyatakan laman web dia ataupun URL laman web tersebut. Okey, untuk yang berikutnya, murid bolehlah meletakkan borang temu bual tadi sebagai lampiran. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.